أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi saya ingatkan siapa-siapa yang ada printer dialu-alukan untuk print dan siapa yang tidak ada printer dengar penerangan dan penjelasan ustazah baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid tahun 5. Murid-murid tahun 5, murid-murid tahun 5 akan menduduki peperiksaan yang sangat penting iaitu UPK. Murid-murid tahun 5 akan menduduki peperiksaan yang sangat penting iaitu UPK. Baiklah. Antara pelajaran ataupun antara subjek yang akan menjadi soalan di dalam peperiksaan UPKK ialah ulum syar'iyah. Saya ulang, antara pelajaran yang menjadi teras ataupun yang akan disoal di dalam UPKK ialah ulum syar'iyah. Ustazah, apa itu ulum syar'iyah? Kami tidak pernah belajar di sekolah. Baik, kelas ulum syar'iyah terbahagi kepada dua. Ulum syar'iyah terbahagi kepada dua. Ulum syar'iyah terbahagi kepada dua. Setiap tahun soalannya tidak akan pernah berubah. Soalannya tidak akan lari jauh. Sekiranya kamu betul-betul mengikuti kelas tambahan UPKK, InsyaAllah, 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 insyaAllah kamu akan lulus dengan cemerlang. Baik. Bahagian A, akidah. Bahagian A, akidah. Bahagian A, akidah. Apa itu akidah? Akidah ialah tauhid. Akidah ialah tauhid. Akidah ialah tauhid. Bahagian B. Bahagian B 50 markah. Apa soalan di bahagian B? Syariah. 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 Bahagian B, soalan syariah, iaitu soalan tentang fiqh, tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang umrah dan sebagainya. Bahagian A, 50 markah. Bahagian A, 50 markah. Soalan tentang apa? Tentang akidah. Soalan tentang apa? Soalan tentang akidah. Soalan tentang apa? Soalan tentang akidah. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Sekiranya kamu hafal 6 rukun iman ini, insya-Allah kamu lulus UPKK. Sekiranya kamu hafal 6 ini, insya-Allah kamu lulus UPKK. Mari hafal sekarang. Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada, qadar. Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada, qadar.
Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada, qadar. Tak boleh hafal sekarang. Tidak apa. Habis daripada kelas ini, tolong hafal. Habis daripada kelas ini, tolong hafal. Baik. Saya sudah hafal Ustazah. Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada, qadar. Sudah hafal? Baik, mari kita jawab soalan. Saya belum hafal Ustazah. Tidak apa, tidak hafal. Ustazah akan ajar kamu. Baiklah. Perhatikan soalan. Sekiranya kamu ada print soalan, tolong highlightkan apa yang Ustazah highlightkan. Ambil pensil warna atau highlighter, warnakan apa yang Ustazah warnakan. Warnakan apa yang Ustazah warnakan. Baiklah. Soalan 1. Ini soalan sebenar UPKK ya, bukan Ustazah buat soalan ni ya. Ini soalan sebenar UPKK pada tahun 2018. Soalan sebenar. Soalan 1. Apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Soalan 1. Apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Mari kita tengok soalan 2019. Soalan 2019. Soalan 2019. Apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu Maha Mengetahui? 2019. Apakah hukum mempercayai Allah itu Maha Mengetahui? Mari kita tengok soalan ramalan. Bukan ramalan tukang tilik nasib. Mari kita tengok apa soalan yang mungkin keluar untuk kamu tahun ini. Bukan Ustazah yang sediakan soalan ni, Jakim yang sediakan soalan ni. Baik, soalan ramalan. Apakah hukum beriman dengan kitab? Cuba kamu ingat balik. Semua soalan ini sama. Semua soalan ini sama. Jadi kamu mungkin sudah confirm ada markah di sini. Apakah hukum beriman kepada kitab? Baik, kita tengok soalan ramalan yang kedua. Apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Baik kelas. Sangat mudah soalan ini. InsyaAllah setiap tahun soalan ini sama. Jawapan dia ialah wajib. Jangan tengok jawapan lain. Kalau kamu tidak pandai baca Jawi pun, confirm kamu boleh baca waw alif wajim bajib. Wajib. Baik. Kita tengok secara cepat. Sekali lagi, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Soalan 1 bertanya tentang hukum beriman kepada hari kiamat. Baik. 2019 punya soalan. Apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu Maha Mengetahui? Soalan 1 semua tanya tentang hukum. Baik, mari kita tengok soalan ramalan. Apakah hukum beriman kepada kitab? Soalan 1. Okey, soalan 1. Baik, sekarang mari kita tengok soalan 1. Set yang seterusnya. Set yang keempat. Soalan 1 set yang keempat tanya apa? Apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Jawapannya ialah wajib. Senang kan soalannya PKK? Boleh dapat? Boleh lulus? Boleh insya-Allah. Baiklah, sekarang Ustazah akan pergi kepada soalan yang kedua. Baik,
Sebelum Ustazah ajar soalan 2 dan soalan 3, sebelum Ustazah ajar soalan 2 dan soalan 3, Ustazah akan nyanyikan sebuah lagu. Kalau hujan, Ustazah minta maaf. Dengar lagu Ustazah. Sifat wajib bagi Rasul sebelah kiri, sifat mustahil bagi Rasul. Ada satu bintang, cahaya atas cahaya, 4 yang utama. 1 membenarkan, 2 menyampaikan, 3 bijaksana, 4 jujur. Wahid siddiq, ithnani tabligh, thalatha fatana, arba'a amanah. Baik. Sifat wajib bagi Rasul. Seorang Rasul wajib memiliki 4 sifat. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga fatanah, yang keempat amanah. Seorang Rasul wajib memiliki sifat benar. Seorang Rasul mustahil berbohong. Seorang Rasul wajib mempunyai sifat menyampaikan apa-apa wahyu yang diterima daripada Allah kepada kita semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Mustahil bagi seorang Rasul itu menyembunyikan apa yang Allah ajarkan kepada para Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril. Seorang Rasul wajib, seorang Rasul wajib bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul itu pandai baca? Pandai baca kan? Okey. Wajib bagi seorang Rasul amanah. Wajib bagi seorang Rasul jujur. 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 Mustahil bagi seorang Rasul itu berlaku khianat. Tidak boleh dipercayai. Jadi sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil Rasul ada 4. Baiklah. Mari kita cuba jawab soalan yang kedua. Apakah maksud as-sidqu? Benarkah? Menyampaikankah? Jujurkah? Bijaksanakah? Okey, mari buka mikrofon kelas. Apakah maksud as-sidqu? Sila jawab. Bagus. Apakah maksud as-sidqu? Sila jawab. Benar. Okey, bagus. Very good. Very good. Apakah maksud as-sidqu? Sila jawab. Benar. Benar. Okey, very good. Baiklah. Sekarang kita akan jawab soalan 3. Soalan 3. Okey, tutup mikrofon. Sifat harus. Sifat harus. Sifat harus bagi Rasul ialah Ustazah tiada ajar sifat harus. Ustazah ajar sifat wajib dan sifat mustahil sahaja Ustazah tidak ada ajar sifat harus. Soalan 3 tu dia minta sifat harus Ustazah. Sedangkan Ustazah cuma ajar sifat wajib dan sifat mustahil bagi seorang Rasul. Baiklah kelas. Kamu sudah makan tadi? Sudah. Kamu sudah minum tadi? Sudah. Kamu sudah cakap Alhamdulillah selepas makan? Sudah. Baiklah. Sifat harus bagi seorang Rasul ialah sama seperti apa yang kita lakukan. Harus bagi seorang Rasul untuk makan. Harus bagi seorang Rasul untuk minum. Sebab Rasul manusia macam kita. Cuma Rasul special. Kita orang biasa. Baik.
Sifat wajib bagi Rasul 4. Sifat mustahil bagi Rasul 4. Lawan kepada sifat wajib. Sifat harus Rasul macam mana? Sifat harus Rasul ialah selain daripada 4 ini. Maknanya dia boleh makan, Rasul boleh minum, Rasul boleh tidur dan sebagainya. Baiklah, mari kita tengok soalan 2019. Sila lihat soalan 3 dan 4. Sila lihat soalan 3 dan 4. Rasul wajib bersifat tabligh. Yang bermaksud, sila buka mikrofon. Sila buka mikrofon. Sila buka mikrofon. Apa maksud tabligh? Rasul wajib bersifat tabligh. Rasul wajib bersifat tabligh. Rasul wajib bersifat tabligh. Sila jawab. Menyampaikan. Jawapan yang lain lagi. Mana yang lain? Sila jawab soalan 3. Sifat Rasul tabligh. Sifat Rasul tabligh. Apa maksud tabligh? Apa maksud tabligh? Menyampaikan. Ustazah suka. Terima kasih. Terima kasih. Tabligh artinya menyampaikan. Sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul. Tolong hafal. Tolong hafal. Tolong hafal. Baiklah. Soalan yang keempat. Berikut ialah perbuatan khianat. Berikut ialah perbuatan khianat. Berikut ialah perbuatan khianat. Berikut ialah perbuatan khianat. Kecuali alif mencuri, ba rasuah, jim pecah amanah, dal bersedekah. Jawapannya ialah Ustazah ulang. Berikut ialah perbuatan khianat. Dosakah? 1, 2, 3, 4. 4 ni khianat. Kecuali Sedekah. mencuri ke, rasuah ke, pecah amanah ke, bersedekah. Sedekah. Very good, very good, very good. Sekarang mari tutup mikrofon. Sekarang saya akan bawa kamu kepada soalan yang seterusnya. Soalan ramalan yang mungkin keluar tahun ini. Siapa tahu? Baiklah, perhatikan soalan 3. Perhatikan soalan 3. Perhatikan soalan 3. Apa erti al-baladah? Apa erti al-baladah? Apa erti al-baladah? Apa erti al-baladah? Sifat mustahil bagi Rasul. Semua nampak jawapan dia. Sekarang mari kita tengok soalan sebenar. Satu, dusta. 2, bodoh. 3, menyembunyikan. 4, khianat. Jawapannya ialah ba. Al-balada artinya didididing, 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 didididing. Baiklah. Mari kita tengok set soalan yang seterusnya. Soalan set yang keempat.
Siapa ada printer, silakan print. Siapa yang tidak ada printer, silakan salin soalan dan jawapan yang betul sahaja. Semoga Allah merahmati tangan-tangan yang menulis. Apakah erti tabligh? Apakah erti tabligh? Apakah erti tabligh? Menyampaikan. Andainya murid-murid ustazah gembira. Baiklah, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Kecuali berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Kecuali berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Kecuali khianat, bodoh, siddiq, menyembunyikan. Berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Kecuali, kalau kecuali maksudnya dia tidak mau ini. Kan? Kalau mustahil maksudnya dia tidak mau ini. Dia tidak mau kizib, dia tidak mau kitman, dia tidak mau baladah, dia tidak mau khianat. Berikut merupakan sifat mustahil Rasul. Khianat, bodoh, siddiq, menyembunyikan. Berikut merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Kecuali siddiq. Benar. Very good, very good, very good. Baiklah. Sekarang kita sudah siap. Kita sudah siap soalan 4 set soalan. Very good. Baiklah kelas. Sekarang kita akan balik lagi kepada soalan Akidah Ulum Syar'iyah tahun 2018. Kita sekarang akan belajar sifat Allah lah. Okey, Ustazah mau menyanyi. Kalau hujan sekejap lagi, Ustazah minta maaf lah. Baiklah. Dengar baik-baik. Kamu mungkin tidak boleh hafal sekarang. Tapi percayalah, sekiranya kamu bersabar, masih ada masa. Masih ada masa. Masih ada masa, insya-Allah. Sempat kamu hafal. Percaya cakap Ustazah. Tolong sabar. Tolong gigih. Tolong berusaha. Tolong bersungguh-sungguh. Kamu patut bersyukur kamu sehat. Ada kawan-kawan kita yang sakit. Ada kawan-kawan kita yang tidak sehat. Kesian dia. الله وجود قدم بقاء مخالفته للحوادث قيمه بنفسه aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. الله وجود قدم بقاء مخالفته للحوادث قيمه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله وجود
قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة Kenapa diam? Melekat. berdiri sendiri. Wahdaniyah artinya esa, kudrah artinya kuasa, iradah artinya berkehendak, ilmun artinya mengetahui, hayyun artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berbicara, qadiran artinya berkuasa, muridan artinya berkehendak menentukan, aliman artinya mengetahui, hayyun artinya hidup, sami'an artinya mendengar, basiran artinya melihat, mutakalliman artinya berbicara. Ya Allah, macam mana mau hafal ni ya Allah? Ya Allah, macam mana mau hafal ni ya Allah? Semoga Allah merahmati kamu. Sudah hafal sifat wajib Allah? Kamu mesti hafal sifat mustahil Allah. Tadi kita sudah belajar sifat wajib Rasul. Ada 4. Tadi kita sudah belajar sifat mustahil Rasul ada 4. Sekarang kita akan belajar sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20. Macam mana mau hafal ni Ustazah? Mana boleh hafal ni Ustazah? Banyak. Tidak apa. Sabar dan usaha. Sabar dan usaha. Masa kita sekolah dulu, Ustazah suruh kamu salin benda-benda yang begini 10 kali kalau kamu ingat. Kalau kamu tiada apa mau buat di rumah, salinlah ini 10 kali. Astaghfirullahalazim, patahlah tanganku begini. Kalau penat berhenti, kalau penat berhenti, kalau penat berhenti, jangan salin. Kamu main FF lama-lama boleh tidak sakit tangan? Masa menyalin yang ini 10 kali pun susah. Kamu mau tahu kawan-kawan kamu yang umur kamu, apa dorang buat di Palestin? Dorang semua mengangkat senjata untuk menembak orang-orang kafir musyrikin. Sedangkan kamu bermain handphone, menembak orang-orang di dalam PUBG. Beza kehidupan kita dengan kawan-kawan kita. Jadi sepatutnya kamu ada rasa malu dan ada satu perasaan mahu bersungguh-sungguh. Apa arti ada? Baik, Allah wajib ada. Mustahil Allah tiada. Allah wajib ada sejak dahulu. Mustahil Allah tu baru je ada. Baru sekejap ni Allah ada. Sebelum ni Allah tiada. Tidak.
Salah. Allah wajib kekal. Allah wajib kekal. Forever and ever wujud. Mustahil sekejap lagi Allah tiada. Mustahil sekejap lagi Allah tiada. Allah kekal. Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu sentiasa berbeza dengan makhluknya. Mustahil untuk Allah sama dengan makhluknya. Baiklah kelas, Ustazah akan bagi kamu gambar ini di dalam Telegram nanti. Boleh? Nanti salin satu kali pun Ustazah bersyukur sudah. Tak payahlah salin 10 kali. Yang penting kamu ikhlas mau belajar. InsyaAllah kamu berjaya. Baiklah kelas, kenapa kamu mesti salin sifat wajib Allah dan kenapa kamu mesti salin sifat mustahil bagi Allah? Wajib bagi Allah itu ilmun, mengetahui. Mustahil Allah itu tidak mengetahui. Mustahil ni. Wajib bagi Allah untuk mengetahui. Mustahil bagi Allah untuk tidak tahu. Okey? Kenapa kamu mesti tahu? Sebab kamu akan menjawab soalan ini. Baiklah kelas, soalan nombor 4. Apakah erti wahdaniyah? Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, 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 wahdaniyah. Banyakkah? Ramaikah? Tunggalkah? Berbilang-bilang. Wajib untuk Allah banyak? Wajib untuk Allah ramai? Wajib untuk Allah tunggal? Wajib untuk Allah berbilang-bilang? Jawapannya ialah tereng. Baiklah. What? Tunggal wahdaniyah. Baiklah, soalan yang kelima. Apakah maksud Allah hidup? Apakah maksud Allah hidup? Okey, semua tarik nafas. Hembus. Allah. Semua tarik nafas. Hembus. Allah. Semua tarik nafas. Hembus. Allah. Kita semua hidup. Kita semua bernafas. Kita semua hidup. Kita semua bernyawa. Adakah Allah bernafas macam kita? Adakah Allah bernyawa macam kita? Adakah Allah akan mati macam kita? Tidak, 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 tidak. Allah tidak bernafas macam kita. Allah tidak bernyawa macam kita. Yang pasti Allah hidup. Apa maksud Allah hidup, Ustazah? Allah kekal abadi. Itu maksudnya. Baiklah. Mari kita tengok soalan 2019. Soalan 2019. Mari tengok soalan 2. Mari dengan Ustazah. Allahu wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Baiklah. Berdiri dengan sendirinya.
berdiri dengan sendirinya. Baiklah, kamu semua silakan berdiri. Ustazah pun berdiri. Jadi kamu tidak nampak Ustazah ya sebab Ustazah sedang berdiri sekarang. Okey, Ustazah akan nyanyi. Ustazah bongkok ya, Ustazah tidak nampak kamu. Ustazah tidak nampak kamera. Ustazah nyanyi ya, kamu nyanyi. الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه. Seulang. الله وجود قدم بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة. Soalan tanya, apakah maksud berdiri sendiri? Semua pandai baca, berdiri sendiri, berdiri sendiri. Jadi kena hafal. Kalau tidak hafal, bagaimana mau jawab? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kamu berdiri pakai apa? Pakai kaki. Betul? Allah berdiri macam mana? Tidak pakai kaki. Tidak pakai kaki. Allah berdiri dengan sendirinya dan kamu tidak boleh bayangkan yang Allah itu berdiri. Okey, maksudnya Allah melakukan segala-galanya secara sendiri. Allah mau cipta apa sekalipun, sendirinya Allah. Qiyamuhu binafsihi. Bukan berdiri, tetapi kendiri. Maksudnya Allah menjadikan segala sesuatu dengan sendiri tanpa perlu pertolongan ataupun bantuan orang lain. Apa maksud al-baqa? Al-baqa artinya forever and ever. Maksudnya Allah kekal selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Apa arti kudrah? Artinya Allah berkudrat, artinya Allah berkuasa, artinya Allah mampu melakukan apa yang Allah mahu. Apa arti mukhalafatuhu lil hawadisi? Artinya Allah mampu melakukan, artinya Allah tidak sama dengan apa-apa yang Allah cipta. Allah ciptakan kamu. Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan langit. Tidak akan ada satu pun yang sama dengan Allah. Allah juga qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Maksud berdiri bukan macam kamu sudah duduk kah? Saya tidak nampak ya. Kamu kalau boleh sudah duduklah. Okey. Ya. Kamu berdirilah, tetapi Allah bukan berdiri dengan sendiri. Yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsihi ialah melakukan segala apa jua yang Allah kehendaki dengan sendiri. Baiklah, kita akan pindah kepada soalan set seterusnya. Soalan yang insya-Allah keluar tahun ni. Berarti yang lain tak payah hafal. Tidaklah. Hafalah semua yang kamu mampu. Yang tidak mampu tidak apalah. Baiklah. Soalan yang insya-Allah keluar tahun ni.
Apakah erti baqa? Salah. Apakah lawan? Lawan. Lawan bagi sifat baqa. Lawan bagi sifat baqa ialah ta'addud ke, fana ke, ajzun ke, karahah ke. Ya Allah Ustazah, tidak aku hafal ini Ustazah. Tidak apa. Mari ulang kaji dengan Ustazah. Dia tanya baqa kan tadi? Baiklah. Allahu wujud qidam baqa. Allah ada terdahulu. Allah kekal. Allah wujud qidam baqa. Allah wujud qidam baqa. Allah wujud qidam baqa. Sifat wajib bagi Allah. Allah tu wajib ada. Allah itu wajib terdahulu ada. Allah itu wajib kekal. Apakah lawan bagi sifat baqa? Mari kita lihat. Ada lawannya tiada. Terdahulu lawannya baru ada. Kemudianlah maksudnya. Kekal lawannya fana. Baik, mari kita tengok. Mustahil untuk Allah tiada. Mustahil bagi Allah untuk tiada. Mustahil Allah tu tiba-tiba ada, tiba-tiba tiada. Fana. Berubah-ubah. Baqa artinya kekal. Baqa artinya kekal. Lawan baqa ialah fana. Berubah-ubah, akan binasa, akan binasa, berubah-ubah, akan binasa. Ustazah, banyak ni Ustazah, tidak dapat aku hafal ni Ustazah. Tak payahlah aku baca, aku tidak mau baca, sudah aku penat sudah membaca Ustazah. Jangan risau, Ustazah akan ajar kamu cara-cara untuk mendapatkan jawapan. Bagaimanakah caranya? Baik, mari eja dengan Ustazah. Ba, qaf, alif, hamzah. 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 Mana antara empat-empat ni yang ejaan dia seakan-akan sama macam ba, qaf, alif, hamzah? Mana antara empat-empat jawapan ni yang sama macam ini? Okey. Mari eja. Ta, ain, dal, dal. Sama tak dengan ini? Tidak sama. Okey, mari kita tengok ini. Ain, jim, zai. Sama tak dengan ini? Okey, tidak sama. Kaf, ro, alif, ha, ta. Sama tak dengan ini? Tidak sama. Okey. Fa, nun, alif, hamzah. Ba, qaf, alif, hamzah. Fa, nun, alif, hamzah. Ba, qaf, alif, hamzah. Tak payah hafal jawapannya yang ini. Tak payah hafal. Macam mana cara menjawab? Tengok ejaan yang seakan akan sama. Baiklah, apakah soalan yang insya-Allah mungkin akan keluar dalam peperiksaan tahun ini tentang sifat Allah? Tengok soalan 4. Hari ini kita akan fokus sifat Allah. Allahu wujud qidam baqa mukhalafat. Sampai baqa. Okey, sampai baqa. Allah wujud qidam baqa. Okey, ada lagi. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, ba, ilmun, hayyun, jim, sama', dal, basar hingga ke akhirnya. Baik, Ustazah, ayat Quran ini menceritakan tentang sifat Allah yang mana? Saya belum hafal lagi, Ustazah. Jangan hafal. Jangan hafal. Tak payah hafal. Baik. Cuba tengok ejaan atas dan bawah. Ini soalan dia kan? Ini soalan dia. Cari. Tengok betul-betul soalan ni. Tengok di dalam soalan ni. Mana yang ada seakan-akan sama ejaan dia dengan di bawah ini? Ejaan yang seakan-akan sama dengan soalan dan jawapan. Baik. Ba, qaf, alif, hamzah. Cuba tengok di atas ada tak? Ba, qaf, alif, hamzah. Tak nampaklah Ustazah, tidak apa. Baik, sekarang mari kita tengok jawapan jim. Ha, ya, alif, ta. Ha, ya, alif, ta. Ni ada alif ta Ustazah. Mungkin inikah jawapan dia? Tapi ta ini bulat, ta ini panjang. Bukan kali jawapan dia Ustazah. Tak apa, kita tengok lagi seterusnya. Sin, mim, ain. Cuba cari, ada tak sin, mim, ain di sini? Tiada sin, mim, ain. Tiada Ustazah. Baik, sekarang kita tengok. Ain, lam, mim. Cuba cari di soalan, ada tak? Ain, lam, mim. Ah, ada Ustazah yang ini. Ini sama. Sama. Sama Ustazah. Sama. Ain lam mim, ain lam ya mim. Sama Ustazah, sama. Ini jawapannya Ustazah, ini jawapannya Ustazah. Ini jawapannya Ustazah. Ini Ustazah jawapannya. Ini jawapannya. Sifat Allah. Sebab tu kamu mesti hafal sifat Allah. Mari hafal dengan Ustazah. Tak apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun 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 ilmun. Ustazah. Oi, Kenapa Ustazah ada suara tadi? kenapa itu? Tadi Ustazah punya suara tidak? Tadi suara Ustazah tiada. Okey, tidak apa. Ustazah ada buat recording. Nanti mana-mana yang putus, boleh dengar rakaman. Boleh? Okey, very good. Alright. Sekarang Ustazah sambung. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah 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 artinya kuasa. Qudrah, qudrah,
Qudrah, lawan kuasa ajzun, lawan kuasa ajzun, erti ajzun lemah. Allah lemah, Allah tidak boleh buat itu, Allah tidak boleh buat ini, Allah tidak mampu itu, Allah tidak mampu ini. Mana boleh, mustahil Allah lemah. Apakah lawan bagi sifat wajib Allah kudrah? Jawapannya ialah fana ke, ajzun ke, ta'addud ke, mumathalatul lil hawadith. Baiklah. Soalan yang ketujuh, mungkin keluar tahun ini, mungkin keluar tahun ini, mungkin keluar tahun ini. Allah tidak sama dengan makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Allah tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Sekarang pegang mata kamu. Kamu ada mata. Kamu ada hidung. Kamu ada mulut. Kamu ada telinga. Kamu ada kaki. Kamu ada tangan. Allah tidak sama dengan kamu. Bagaimana Allah melihat dengan tidak menggunakan mata? Bagaimana Allah mendengar dengan tidak menggunakan telinga? Kerana Allah tidak sama dengan kita. Allah tidak sama dengan kita. Allah tidak sama dengan kita. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Mana satu Allah tidak sama dengan makhluk. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Sekali lagi. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah ada, Allah terdahulu, Allah kekal, Allah berbeza dengan makhluknya. Soalan 7, mungkin keluar UPKK tahun ni. Allah tidak sama dengan makhluk, Allah berbeza dengan makhluk. Kata-kata di atas pada sifat Allah. Alif wujud, ba qidam, jim baqa dan mukhalafatuhu lil hawadith. Jawapannya ialah jeng jeng jeng. Kelas kita sampai di sini. Semoga Allah merahmati semua murid-murid yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu Ustazah minta maaf kerana kita sudah lebih 10 minit. Maksudnya kita berakhir sekarang 10.41 sebab tadi kamu tidak masuk pukul 9.30, kamu masuk 9.40, jadi kita terpaksa berakhir 9.40. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang silap datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Ustazah minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Ustazah doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, nanti Ustazah akan bagi satu link kehadiran. Tolong isi kehadirannya siapa yang hadir kelas tambahan sekarang. Okey, jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. 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 Ustazah, Ya. ujian yang report ni sekarang. Yang mana? Yang soalan ni. kah? Yang mana? Sekarang ni, yang Ustazah rekat ni. Oh, okey. Faham. Alright, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bob asap.
Siapa yang si Alif? Oh. Mau nak?